Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, la hawla wa la quwwata illa billah. Naqulu billahi taufiq. Kita sampai ke surat 330 dengan bid'ah selepas meninggal dunia, ya. Yang ke-19 tu dia kata bersedih ke atas jenazah hingga setahun penuh. Oh, sedih sampai setahun, kan? Kan? Golongan perempuan tidak berinai, tidak memakai pakaian yang cantik dan tidak memakai sebarang perhiasan. Apabila berlalunya masa setahun, mereka akan membuat ukiran dan tulisan yang dilarang oleh syarak. Mereka melakukannya bersama orang yang menyertai mereka dalam duka cita itu, serta mereka menamakannya sebagai pelepasan duka cita. Yang rasanya tak ada dalam masyarakat kita, kan? Tak ada, mungkin orang Arab dah buat benda macam ni kot, kan? Ini perbuatan jahiliah lah. Yang 20 membiarkan janggut kerana duka cita ke atas jenazah, ya, bukan kerana ikut sunnah. Dia duka cita di atas kematian jenazah tadi. Yang ke-21 menterbalikkan kapet-kapet, sejadah dan menutup cermin-cermin serta lampu hiasan yang bergantung. Tak tahulah apa yang i'tiqad dia buat, kan? Tapi rasanya orang kita tak buat kot. Ada orang kita buat? Tak ada, kan? Tutup cermin ada, no? Pasal apa? Takut nampak roh. Takut roh keluar cermin tu. Ni bid'ah ni, kan? Bid'ah ni selepas kematian. Hari kematian lagi. Lepas tu tak lah. Sekejap je. Oh, sekejap je. Tanya dia apa, tak pasal apa? Tak tanya? Elok tanya lah, tahu kan? Dia punya ajlah dia. Sebab apa buat macam ni? Nah, yalah, amalan-amalan tu nenek tak tahu pasal apa, kan? Tak tahu pasal apa. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim lamuqtadun. Itulah Allah sebut tentang perempuan ni. Kami dapati datuk nenek kami buat macam tu, kami pun ikut, kan? Tanpa kami memerhatikan, berfikir. Tanpa berfikir, kan? Sebagainya dia tahu kebenaran, tapi tak nak fikir, dia ikut je, kan? Kemudian tidak menggunakan air yang terdapat di dalam rumah, yang air tersebut berada di dalam tempayan dan selainnya. Di kampung-kampung kita ada tempayan yang isi air. Dan berpandangan bahawa air tersebut adalah najis, kerana kata mereka apabila roh jenazah muncul, dia akan masuk dalam air itu. Astagfirullahaladzim. Ini andaian karut marut ni, kan? Ma'azallahu biha min sultan. Kemudian dia kata yang 23 tu, apabila salah seorang daripada mereka bersin kepada makanan, mereka akan berkata kepadanya, cakaplah dengan si fulan yang masih hidup, lelaki atau perempuan yang disukai oleh jenazah, dengan menyebut nama si fulan tersebut. Alasan mereka adalah berkata begitu adalah supaya orang yang bersin tersebut tidak mengikuri jenazah. Apa maksud dia? Tak mati lepas dia lah. Okay.
Cakap dengan orang yang yang jenazah tu suka pada orang tu, cakap lah dengan orang tu supaya dia tak mati dengan kawan tu. Ya, sedangkan kita bukan tahu kita nak mati bila. Ya. Tidak makan mulukhiyah, ni makanan ni, sejenis tumbuhan dia kata, dan ikan dalam masa berkabung atas jenazah. Ni teruk sangat ni. Tak ada orang masyarakat kita tak buat pun. Kemudian meninggalkan makan daging dan mi'laq, yang hati atau jantung panggang, dan kibbah. Dia kata sejenis makanan yang terkenal di Syria, Lebanon, Jordan, Palestin dan Iraq. Makanan ni tak makan benda ni. Dah sedap ni kan tinggal. Kemudian kata-kata golongan sufi. Sesiapa yang menangisi orang yang mati, nescaya terkeluarlah ia daripada jalan golongan orang yang ma'arif, orang-orang yang kenal Allah Ta'ala. Ada pun sufi pula, dia tak boleh menangis langsung kalau ada orang meninggal. Padahal sunnah kan, sunnah kita bersedih kan, sunnah kita bersedih dan boleh menangis keluar air mata, tapi tidak meratap pula. Sebab Nabi SAW pun menangis, ya, Rahman. Kata sahabat kata, ya Rasulullah, anda pun menangis, kau pun menangis. Nabi kita ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia yang penyayang. Begitu. Kemudian tidak membasuh pakaian orang yang telah mati selama 3 hari. Kerana mendakwa itu boleh menolak azab kubur daripada si mati. Tak basuh pakaian, jangan basuh baju dia 3 hari. Nanti dia kena siksa kubur. Masya Allah, macam-macam andaian ni. Kemudian ke-28, ucapan sebahagian orang, sesungguhnya sesiapa yang mati pada hari Jumaat atau pada malamnya, maka dia akan ditimpa azab kubur selama 1 jam saja. Lepas tu dah lah, sejam dia kena. Kemudian azab itu akan berhenti dan tidak akan kembali lagi hingga ke hari kiamat. 1 jam. Ya. Kemudian yang ke-29, ucapan yang lain. Sesungguhnya azab kubur diangkat daripada orang kafir pada hari Jumaat dan pada bulan Ramadan. Kerana kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini juga tidak ada nas dan dalil lah. Ini semua ikan. Di perkara bid'ah ni kita kata sesuatu yang tak ada dalam ajaran Nabi SAW, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, terutamanya yang berkaitan dengan alam ghaib ni kan. Alam barzakh ni alam ghaib, sesuatu yang kita tak tahu apa yang berlaku pada mereka. Dan kita tak boleh sebut perkara itu, melainkan Nabi sebut kan. Contohnya andaian-andaian tanam pokok-pokok di kuburan supaya apa? Pokok-pokok itu bertasbih dan memohon ampun untuk orang dalam kubur. Ini semua andaian-andaian yang tidak ada dalil padanya. Memanglah pokok-pokok itu bertasbih, ya kan? Batu-batu pun bertasbih, tapi apa ada kaitan dengan orang yang dalam kubur tu? Tak ada kaitan apa. Macam kita lah berzikir kan, orang sebelah kita main handphone. Apa kaitan kita dengan orang sebelah tu? Bukan tempias kita punya aura kita kena pada orang yang sedang main handphone sebelah kita tu. Seorang solat, seorang tidur, adakah aura solat tu akan kena pada orang sebelah tu? Tak ada kaitan. Ya. Jadi itulah orang tanam pokok banyak-banyak kubur tu kan. Pokok apa, cempaka, pokok apa? Kemboja. Ya. Dan sebagainya, puding. Kita buat puding kan. Saya buat puding ni dia mudah tumbuh kot. Tapi Ustaz, mungkin orang salah faham yang Nabi cucuk batang kurma tu kan. Itu di antara dia. Di antara yang berkata itulah dia guna dalil tu lah. Dia orang guna dalil yang Nabi letak pelepah kurma tu dekat kubur, 2 kuburan tu kan. Dan dia beritahu dia kena 2 orang ni kena siksa ni. Dan seorang ni dia Namshi, dia mesti bin Namimah, suka melaga-lagakan orang masa dia hidup. Seorang lagi dia tidak jaga kencing najis dia, kena pakaian dia kan. Jadi dia ambil dalil tu. Sebenarnya tak boleh lah, itu khusus untuk Nabi SAW. Sebab perkara ghaib ni kan, perkara ghaib ni Nabi tu diceritakan kepada dia bahawa orang dalam kubur tu kena siksa, sedang disiksa. Macam kita kan,
Kita tahu ke orang dalam kubur tu kena siksa atau mendapat nikmat? Mana kita tahu. Tapi yang disunahkan bagi kita adalah beri salam. Kalau kita tahu itu kubur orang Islam lah, kita bagi salam dan doakan untuk dia, untuk kita dan untuk dia selamatan kan. Kalau kubur orang kafir pula kita kata, kita sampaikan kabar gembira kepada dia dengan neraka. Bergembiralah kamu dengan api neraka. Itu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Adapun beri tanam pokok-pokok apa semua, siram air atas kubur tu, di mana dalil orang ambil ya? Tak ada dalil. Untuk orang kafir tu bukan macam mana Ustaz? Orang kafir tak ada doa. Kita kata gembiralah engkau dengan api neraka tu ya. Kan? Seronoklah kamu dengan api neraka. Macam tu. Ya. Ataupun Allah membakar kamu dengan neraka. Ikutlah kata apa pun kita nak gunakan. Kemudian dia kata di sini, yang ke-30, mengumumkan kematian seseorang dari puncak menara-menara. Kan bagi tahu si fulan mati, si fulan mati kan. Yang ke-31, mengucapkan Al-Fatihah kepada ruh si fulan ketika diberitahu tentang kematiannya. Ini berleluasa dalam WhatsApp grup apa kan. Tulis tu kan, maknanya dia dalam bracket dia baca. Ya, Al-Fatihah dibaca. Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bid'ah. Bahkan dianjurkan kita, ini kita ucap tarjih kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu, doa untuk dia. Ya. Adapun Al-Fatihah untuk roh si mati tak ada dalam ajaran Nabi SAW. Ya, itu ajaran selain daripada ajaran Nabi. Ya, tak diiktiraf oleh Nabi SAW. Ya. Kalau benda tu diiktiraf oleh Nabi, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dah buat semua lah. Ya. Jadi kalau tak diiktiraf para sahabat tak buat benda macam ni. Tapi ini yang berleluasa di kalangan masyarakat lah. Sikit Al-Fatihah, sikit Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah macam jadi begitu. Jadi kita nak buat apa? Buat ikut sunnah lah. Bila kita buat satu perkara bid'ah, matilah itu perkara sunnah. Bila kita buat sunnah, bid'ah tak ada lah. Antara sunnah dengan bid'ah. Jadi sunnah ni hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun doa selepas tu lah nak baca kan. Allahumma ighfir lahu. Ustaz, yang nombor 30 tu, Ya. mengumumkan kematian dari puncak menara-menara. Kalau dia mengumumkan melalui radio, TV, apa semua, Tujuan pengumuman tadi apa dia? Kalau tujuan pengumuman tadi kalau untuk panggil orang solat ke atas jenazah dia ataupun untuk doakan dia, tak salah apalah. Tapi kalau nak Assalamualaikum. Tapi kalau tujuan dia saja nak apa nak kenapa kena dia orang besar kan? Dia orang yang ternama dan sebagainya. Termasuk dalam an-na'yu, kan? An-na'yu apa nama? Iklan yang dilarang lah. Iklan dilarang tadi. Untuk syuhrah, untuk cerita tentang kemasyhuran dia. Jadi kalau untuk diajak siapa yang ada masa datanglah solat sini kan. Tak salah apalah. Tapi biasanya perkara dia tak, kalau yalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak umum melalui menara, di mulut ke mulut lah bagi tahu kan. Kalau kita ni WhatsApp bagi tahu kan. Kalau sahabat kita meninggal semua ada kelapangan, bolehlah ziarah ataupun kita bagi mana kita solat, kita datang untuk solat dan biring jenazah ke perkuburan. Adapun macam tadi tak, itu yang dipanggil an-na'yu al-manhi, maksudnya iklan yang dilarang tadi. Ya. Adapun hari ini kita tengok di menara-menara masjid itu orang pasang surah Yasin kan, Yasin. Ini semua termasuk dalam perkara bid'ah lah. Bila baca Yasin orang tahu ada orang meninggal kan. Jadi maknanya sekarang dah tertanam dalam minda kita bahawa Yasin tu untuk iklan kematian. Padahal Yasin adalah surah daripada Al-Quran yang kita baca ada pahala, dapat pahala. Dan diperintahkan untuk kita baca dan menghayatinya serta mengamalkannya. Bukan nak iklan kematian.
Jadi pada jadi ya, surah Yasin itu sebagai iklan bagi kematian ni yang dipanggil sebagai bid'ah ni. Ya. Surah Yasin baik bukan Quran. Tapi dia jadi dosa bila buat benda tu. Sebab apa? Sebab menyanggahi Nabi sallallahu tujuan sama. Kenapa dia buka Al-Quran? Buka Al-Quran untuk bagi tahu kata ada orang meninggal. Tu dia bagi bid'ah. Tak kira lah Al-Fatihah ke, Al-Baqarah ke. Tak pernah pasang surah Al-Quran di menara masjid tu kan. Tiba-tiba kita dengar. Sebab apa dia orang buka Quran? Jadi masyarakat sekitar ni mesti terfikir apa benda kan. Ada orang mati ke? Wala. Jadi akhirnya tertanam dalam diri mereka bahawa Quran ini dialunkan hanya untuk kematian. Saya pun selain dalam masjid dekat rumah tu kan. Ha? Bila orang baca Quran tu Pada waktu pagi tengah hari kan. mesti ada kematian. Sebab tu dah orang kata apa, dah jadi macam kebiasaan dalam masyarakat. Sebenarnya itu menyalahi syarak lah. Itu dia. Begitu juga dengan hanya dialunkan Al-Quran tadi untuk nak cerita tentang masa waktu, itu juga perkara bid'ah. Sebab Quran ni mana Allah Ta'ala kata bila dibacakan Quran, naklah kamu fa'ansitu lahu, naklah kamu diam. Kan? Fastami'u lahu wa ansitu kan? La'alakum turhamun. Jadi bila pasang Quran tu mana ada orang diam semua. Orang buat kerja macam-macam kan. Jadi itu macam seolah-olah macam nak merendahkan Al-Quran lah. Na'udzubillah. Dia nak suruh orang dengar, dia paksa orang dengar. Bahkan dia boleh buat dosa pula. Sekiranya orang sebelah sakit ke, ada baby ke kat rumah sebelah tadi nak tidur dan sebagainya, kan? Orang yang letih bekerja, nak berehat, dia buka Quran kuat kan. Sehingga orang yang nak berehat tadi terganggu. Bukan orang tu tak solat. Orang tu bila azan dia datang lah solat. Tapi kenapa nak buka Quran? Mengganggu, memaksa orang lain untuk dengar Quran. Sedangkan orang ada waktu-waktu orang yang nak berehat, orang sakit, ada baby dan sebagainya. Kan rumah yang sebelah masjid tu kan. 1 jam sebelum subuh paksa orang. Ini boleh jadi satu dosa. Orang nak tahajud pun mengganggu bacaan orang dalam solat, kekhusyukan. Tapi itulah orang ni tak fikir ni. Kan? Bila masjid ni tak fikir pun. Bila macam ni, dia ikut kepuasan dia. Dan mentang-mentang dia kena bangun awal, dia kena suruh oleh semua bangun awal macam dia. Okay? Salah tu. Dia pasal kaset yang sama je. Dan masih sama cara saya pasal surah yang sama. Surah yang sama. Qari tak sedap pula tu. Dulu saya dekat Sungai Buloh dia tu juga mula-mula sampai kan. Qari tak sedap langsung baca. Kan? Saya ingat Qari Melayu ke, tu Qari Jawa. Dulu kan pakai kaset kan. Oh. Orang kampung kena marah. Kena marah. Tapi kat Indonesia sebenarnya dia saman. Dia saman rezeki masjid tu. Dia menang saman. Kat Indonesia. Kenapa? Kerana buka Al-Quran. Dia kata saya nak berehat. Bukan saya tak solat. Betul kan? Mengganggu orang. Dosa. Kan? Dosa. Itu dia. Mengucapkan Al-Fatihah baca tadi lah. Kemudian bid'ah yang berkaitan dengan pemandian jenazah. Mandi jenazah. Lepas ni kita jangan panggil orang lah mandi jenazah family kita. Buat sendiri. Panggilkan kawan kalau kita suruh, kalau ada anak-anak kita, ya kita anak-anak kita je lah. Tak payah nak panggil orang yang khusus semua kan. Mandi ni mudah kita dah belajar. Tahu ada hadis, tak payah. Kalau isteri meninggal, suami meninggal. Suami tak larat, anak-anak lah. Anak-anak perempuan lah kan. Anak perempuan lah. Kalau suami meninggal, anak-anak laki-laki tolong mak dia. Kan jadi mak dia mandikan. Cuma nak alih ayah dia tadi, panggil lah anak-anak mari tolong alih ayah kamu ni. Mak nak mandikan dia. Ada siap panggil anak-anak orang yang kat ayah. Bentanglah kapan tu pun masalah dia kan kapan 3 lai ya. Mudah ya, mudah sangat. Bukan payah. Orang kita yang nampak jadi payah. Tak semestinya kan, letak mungkin sebagai orang dia rasa macam yalah, mungkin orang mati tu badan dah kerah kan.
Kan nak makan angkat payah kan. Tapi itulah dia, sebab tu dia suruh kita ni segerakan kematian jenazah, laksanakan. Jadi bila dah meninggal, kita payah nak tanggal baju dia kan, gunting je lah. Kan? Dah nak tanggalkan baju, payah apa semua kan, gunting je lah. Kan? Kalau agak boleh pakai balik, jahit balik. Kalau nak pakai. Jadi mana tanggalkan pakaian dia tadi. Lepas tu kita lembut-lembutkan sikit dia punya anggota dia tu kan. Sebab tu dia baru lagi. Kalau dah lama memang dia keras. Lepas tu yang tunggu lama. Selesai je cepat. Dah nak ujian ni hidup ke mati ya. Telefon doktor. Kan? Saya tengok dia ni macam dah mati dah. Tapi nampak macam hidup. Doktor bagi cakap, oh mati dah. Kan? Mati dah, okey lah. Dah mati. Kan? Jadi mana kita pergilah report. Sambil kita laksanakan. Dah doktor dah confirm dah mati kan. Kalau boleh mandikan takkan polis nak mari pula ke? Boleh mari lah. Tak kan? Tak doktor yang datang kan? Jadi doktor dah datang tu dah boleh dah laksanakan proses pemandian tadi. Ya, sementara sebahagian orang pergi report. Ambil surat polis, telefon kubur dan sebagainya untuk siapkan lahat tadi. Cepat kan? Jangan pergi lama-lama nak tunggu hak London balik. Memang tak boleh lah. Daripada Kedah nak mari sini kan. Oh jangan lagi tunggu kami sampai tu. Kami nak tengok dah. Alah hari-hari sebelum ni belum tak tengok pun. Bila mati baru nak tengok. Ya laksanakan cepat. Selesai. Macam tu. Mana jangan tak payahlah kita nak panggil orang tu panggil melainkan kawan-kawan kita yang boleh bantu kita kan. Jiran-jiran kau, saudara-saudara kau yang dekat-dekat bantu sebab kita dah bila berlaku macam tu kita dah jadi macam kita pun longlai lemah kan. Jadi macam benda tak pernah berlaku musibah ni kan. Kita pun jadi alah nak bangun talaah lah. Dengan ada kematian family ni kan. Sedih dan sebagainya. Tak bolehlah panggil hak terdekat. Paling dekat kita jiran paling dekat. Jiran. Kita tengok jiran kiri kanan bukan Muslim. Nak buat macam mana? Cari hak Muslim lah. Sebab tu jiran ni kita kena jaga. Jiran kita kena jaga kan. Sebab dia mula-mula sekali tahu. Dia yang tahu saya kita demam ke apa ke sebagainya. Jiran ni jiran tak nak kenal muka. Keluar-keluar muka masak. Okay. Jaga jiran kita. Dia kata yang ke-32-nya meletakkan sebuku roti, ini bid'ah ni, dan sebekas air di tempat mandian jenazah selama 3 malam selepas kematiannya. Mesti ada i'tiqad tertentu. Orang kita tak buat rasanya orang kita tak buat benda ni. Tak tahulah. Sebab kita tak pernah dengar kan, tak pernah jumpa. Letak sebuku roti, gardenia ke apa ke, kan? Dan segelas air. Mungkin roh tu main nak makan aku lapar dan sebagainya. Teringat tempat mula-mula dia kan, habis makan situ. Ini perkara bid'ah kan. Kemudian dia kata yang ke-33, menyalakan lampu atau pelita di tempat mandian jenazah selama 3 malam. Dari waktu matahari tenggelam hingga matahari terbit. Pasang lampu tempat mandi jenazah ni. Sesetengah orang melakukannya selama 7 malam. Manakala sesetengah yang lain menambah tempoh tersebut dan melakukan seumpamanya pada tempat kematian jenazah. Benar dia orang buat lah. Sebab tu Syekh tulis. Dia ambil daripada buku-buku, dia himpun dari buku-buku yang banyak tadi, kitab yang banyak, letak di sini. Kan? Amalan masyarakat setempat. Mana benda ni orang Arab buat lah ni. Jahil kan. Bukan semua orang belajar, berjahilnya ramai. Macam kita lah, orang Melayu macam tu lah, sama. Tengok. Yang ke-34, dia kata orang yang memandikan jenazah membaca sebuah zikir ketika membasuh setiap organ jenazah. Basuh tangan, baca hak ni, basuh dia kata tu susah nak mandi tu. Sebab tak hafal. Kamu hafal lah orang nak basuh anggota jenazah ni. Tak hafal jangan tak hafal jangan pandai-pandai nak mandi jenazah. Oh dia ugut kita pula. Kan? Tak perlu. Ini semua benda mengarut. Ada sebab dulu saya ingat masa belajar di pondok dulu lah. Ada pondok mana tak cerita lah. Kata kan, saya belajar sekolah pondok dulu lah. Jadi kawan ni dia baca buku kan. Nak wuduk
setiap anggota wuduk tu ada doa dia baca. Rupa-rupanya itu amalan Syiah. Baru kita tahu kan, ini amalan orang-orang Syiah. Setiap wuduk, setiap anggota wuduk dia nak baca tu kan, dia ada anak-anak nak basuh tu, ada bacaan yang dia baca. Basuh tangan ada bacaan dia, umur istisyak ada bacaan dia, basuh muka. Ini amalan orang Syiah. Kita tengok buku ni bagus, ni hafal buat. Rupanya amalan Syiah. Ini dia. Okay. Ini bid'ah ni. Basuh. Setiap anggota kena ada baca zikir tertentu. Kalau orang kita selawat selawat. Nak mandi kena selawat dah mandi. Apa benda ni? Siapa aja nak mandi kena selawat. Okay. Tapi basuh ikan selawat tu saya dengar lah. Basuh ikan selawat, basuh beras selawat. Kan kacau santan dalam apa nama periuk kan, selawat. Semua kena selawat. Tak selawat tak sedap. Makan-makan kurang asin ni tak selawat ni masalah ni. Garam dah bubuh dah, 3 sudut besar. Sebab tak asin mesti tak selawat. Nampak basi Ustaz. Nampak basi. Nampak basi ya. Ni tak selawat ni, yang tu yang basi cepat nasi yang. Tembak akhir dia. Maaf Ustaz. Ya, selalu kata. Kalau tapi niat kita nak beribadah selawat tu, Pak Bahani boleh Ustaz. Macam perkara yang kita buat macam keluar rumah, lepas baju selawat semakan. Selawat bukan dengan saja-saja nak zikir tak salah. Cumanya bukan kita i'tiqad kata bila aku ada fadilat dia, bila aku buat kerja ni sambil berselawat, berkat dia bertambah. Niat langsung Ustaz. Kembali kepada hati kita. Tapi kalau memang kita jenis selawat kan, selawat bagus lah. Sambil berjalan selawat, sambil jogging selawat kan. Bawa kita selawat. Selawat. Kita kisah. Kan, mana yang kita nak selawat pada Nabi yang salam kan. Bagus lah. Bagus. Tapi kita bawa kereta selawat banyak takut accident. Tu yang tak boleh lah. Ni mesti bawa kereta tak selawat ni. Kena langgar. Okay. Itu maksud tak boleh tu. Etiqat dia macam tu. Jadi selawat selamat daripada kemalangan. Bukan macam tu. Ya. Jadi kita kena, kalau kita tahu kita nak kena ubah lah ni. Tapi selawat sentiasa bagus lah. Dia kembali kepada ni lah. Kita punya etiqat kan. Kita anggap tu kelebihan. Bila buat kerja ni ada selawat, lebih sikit berkat dia daripada kerja yang tak selawat. Itu tak lah. Itu maksud dia. Kemudian dia kata, menguatkan bacaan zikir semasa memandikan jenazah dan semasa mengiringinya. Tak kisahlah baca subhanallah apa kuat-kuat kan. Masalah mandi itu masalah bawa jenazah. Ini juga bid'ah. Kemudian yang 36, menguraikan rambut jenazah wanita di atas kedua-dua dadanya. Begitu. Ini juga bid'ah dengan i'tiqad tertentu lah. Kemudian bid'ah yang berkaitan dengan kafan jenazah dan keluar dengan membawa jenazah. Ini kita kafan pula. Membawa jenazah ke tempat pengebumian yang jauh untuk mengebumikannya bersebelahan kubur orang-orang saleh seperti ahli bait dan seumpama mereka. Contohnya mati di Kuala Lumpur kan, nak hantar balik ke Terengganu. Kan, sebab di Terengganu ada kubur mak dia, kubur ayah dia, kubur moyang dia. Sebab semua dia beradik dia dikubur di situ. Daripada moyang dia apa semua kubur tu. Jadi maknanya daripada sini pun nak hantar balik ke sana. Ini juga bid'ah. Itu dia. Bid'ah berdosa lah kan. Sebab orang ni mati di mana mati di situ kuburkan. Kenapa nak hantar balik Terengganu? Nak hantar balik kan ke mana-mana lagi kan. Sampai ada kawan cerita sampai punya lah jam, punya lah lama jam kan. Berapa belas jam nak sampai. Ini semua menyusahkan. Jadi Islam kita ni, agama kita ni bukan menyusahkan, memudahkan. Dan itu memang terdapat larangan daripada Nabi SAW. Kemudian kata-kata setengah orang, sesungguhnya orang-orang mati berbangga-bangga di dalam kubur mereka dengan kafan-kafan mereka dan kecantikannya. Mana tengok, aku punya kafan punya mahal kan. Kau punya kafan murah ni.
Memang tak ada duit nak beli kapal ni. Jadi ini anggapan. Dia ingat orang nak kubur macam kita. Kau bawa Mercedes ya. Kan? Aku bawa kereta besar lagi. Bawa truk. Itu dia. Saya tengok sebahagian kan, sebagai orang bukan Muslim lah, percayaannya. Saya pernah tengok dia buat emas dia dengan apa, dengan buluh-buluh kan, dia belah buluh dia kan, dia ikat buluh, lepas tu dia bungkus dengan kertas jadi sebuah emas kan. Lepas tu dia bawa tak? Oh ya, bagi kredit kad, dia tahu. Dia buat, lepas tu dia bakar. Yalah, tak bakar tak boleh, tak sampai. Sebab dia naik kuasa. Tak dia fikir macam mana orang kan. Dia tipu lah tu. Nak naik macam mana emas buluh balut dengan kertas. Kad kredit semua, hantar kad kredit no? Dahsyat. Takut belanja tak ada sekarang. Cek overseas. Tapi itulah. Dulu dia letak buah-buah limau kan. Sekarang dia tak ada limau sebab budak-budak duk curi. Kami dulu sekolah rendah, tapi saya tak curi lah. Sekolah rendah. Kan kawan-kawan daripada sebelah Bukit Merah tu nak pergi ke sekolah. Dia cakap bawa ke sekolah rendah. Jadi dia orang lalu dekat jirat tu kan. Jirat kan. Dia orang ada letak buah-buah kan. Kita dia orang, kau kaya ni beli buah-buah main sekolah. Rupanya dia beli kutik kan. Ayah orang beli buah limau. Pasal dulu kita makan buah limau sakit tu kan senang kan. Beli buah pergi sekolah kan. Beli buah kat mana? Bandar jauh. Rupanya dia beli kutik. Mana boleh kan. Sesuatu yang dipersembahkan kepada siapa tadi kan. Itu dia. Biasanya dia buah plastik lah. Dia buah yang plastik. Dia tak buah yang original lah, plastik. Yang pertama plastik ni tahan lama. Tipu Tuhan dia. Tipu Tuhan. Tipu Tuhan tu kan, dia hadiah dia tipu. So hantar ni buah plastik sampai dia buat import tu mesti bawa. Buah plastik sampai kami. Nipu orang ni. Ketika orang hidup dapat tipu, orang mati pun dapat tipu. Aduh. Jadi alasan mereka berkata demikian ialah mana-mana jenazah yang tidak elok kafannya, maka dia akan dihina oleh jenazah-jenazah yang lain. Macam tu. Jadi mana mau kapal elok nanti kalau pakai kapal anak-anak kamu tak sayang kamu. Tinggal harta punya banyak, kapan buruk macam ni boleh buruk. Ini tanggapan-tanggapan ni. Macam gila kan. Kemudian menulis nama jenazah dan menulis bahawasanya dia mengucap 2 kalimah syahadah dan menulis nama Ahlul Bait. Ini Syiah buat kerja ni Syiah. Tulis kat kapan tu supaya malaikat kenal. Ni Ahlul Bait. Okeylah. Tak payah. Kan, dia pun ni Ahlul Bait ataupun nama dia orang bagus ni. Semua itu ditulis pada Turbat Al-Husain. Turbat ni tanah Al-Husain. Alaihi salam radhiyallahu anhu. Jika didapati dan mencampakkannya ke dalam kafan jenazah. Kalau adalah tanah yang dekat kubur Husain ni, padahal kubur dia tak diketahui pun. Kubur Al-Husain ni di mana? Sebab dia dibunuh tu kan. Kepala dia kan dipisah, dia bawa pergi tunjuk pada Yazid. Badan di mana, kepala di mana. Dan dikebumikan tak diketahui pun. Cumanya Syiah ya dakwa kan di Karbala tu. Kubur Al-Husain. Tak ada apa je tu. Tak ada tahu kat mana pun. Dia ambil tanah kubur tu buatkan kapan. Pupuk ni lah. Kalau ada dia bakal letakkan kafan jenazah tadi. Kemudian menulis sebuah doa pada kafan. Tulis doa di kafan tadi. Pasal orang kita tak buat apa, tak nak tengok.
bid'ah ni. Yang ke-41, menghiasi jenazah. Wah, hias jenazah lawa-lawa. Ya, make up lah, make up. Kan? Kemudian membawa bendera-bendera di hadapan jenazah. Ini macam cerita di Ramli ya. Bawa bendera depan jenazah kan. Bawa bendera. Mungkin bukan orang Melayu kita tak buat pun. Tak tahu lah. Syekh sebut ni mana benda tu ada orang buat. Daripada kalangan masyarakat Muslim kan. Tapi di negara kita mungkin tak terkenal lah tu. Meletakkan serban di atas keranda. Ini orang kita buat. Serban kan. Atas keranda tu dia letakkan serban. Nak beritahu kata dia ni haji lah. Malaikat tengok, oh ada serban kira ni. Ya. Begitu juga tarbus. Orang kita tak pakai tarbus. Pakai tarbus ni orang Mesir lah. Cuma di Malaysia ada juga tarbus. Kopi cat tarbus ke kari cat tarbus? Kopi kan? Oh, cat tarbus. Tapi tak lagi lah ustaz-ustaz pakai tarbus. Kalungan bunga dan segala yang menunjukkan kepada personaliti jenazah. Bawa bunga. Tak bunga atas keranda ke dikubur kan. Ada orang kita ada buat lah. Kan? Siapa cerita di sini kan, di mana cerita di penjual kan bunga. Jual bunga sini ya, cerita tu. Dekat apa tu? Ni kubur ni. Jangan tu. Letak bunga. Jual. Oh ya, jual bunga kan. Jual bunga, lepas tu orang nak pergi kubur tadi letaklah bunga di atas pusara. Kan? Itu juga bid'ah lah. Jadi macam Kristian lah Ustaz. Sama. Dia pun dah tiru. Tak lama ada kugiran pula dekat kubur. Nak kumi orang kan. Maknanya upah mana-mana ahli kugiran buat kugiran dekat kubur tadi. Konsert ke apa kat kubur. Maknanya sebab orang tu masa hidup dia suka berkonsert. Masa mati pun kita turun konsert untuk dia lah. Ni. Dia kata bunga-bunga ros dan gambar jenazah di depan jenazah. Ini puak-puak sufi tu buat. Tengok dalam YouTube. Puak sufi kan. Sebelah Indonesia banyak lah. Di Malaysia tak ada rasanya. Tok kubur lepas meninggal, dia pun susun macam-macam jenis bunga atas kubur tu kan. Susun nampak macam bentuk sebiji kek. Kubur nampak macam kek kan. Tengok dalam tu. Lepas tu di ujung kepala dia letak macam dia punya gambar. Gambar guru dia. Lepas tu dia letak kalungan bunga lagi di situ. Sehingga bunga tu dia tukar. Tiap-tiap hari mungkin tukar kot. Sebab apa? Sebab takkan dia pernah. Kalau layu dah tak cantik dah. Ya, mesti bunga-bunga tu mesti segar kan. Susun di kuburan tadi. Inilah dia buat. Pokok tarikat-tarikat tertentu kan. Ada tarikat yang mereka ni nak semayang, dia pergi letak gambar guru kat depan. Baru khusyuk. Paling kurang dia kena apa? Imagine muka guru dia, wajah guru dia untuk khusyuk dalam solat. Sebab tu dia kata kat orang tak solat dah khusyuk, tak ada benda yang nak boleh gambar. Kami solat khusyuk, kami boleh gambarkan guru kami. Tarikat apa ya? Ada sahabat tu pernah dia bertobat lah. Dia pernah ikut satu tarikat Qadirun Yahya. Pernah dengar? Tarikat Qadirun Yahya. Dia orang Indonesia. Di Malaysia mari buat tarikat tu. Sampai hari ni tarikat tu orang dah ikut. Jadi dia orang nak solat ke, dia orang akan bayangkan wajah dia. Dia dah mati dah. Tapi pada gambar dia tak. Ayah guru dia bagi. Ayah guru. Pernah dengar kan? Saya pun pengalaman saya, keluarga kawan anak saya tinggal di Selayang. Ada di sini ya? Ya. Tarikat tu? Bukan tarikat tu. Tarikat lain lah? Tarikat tu dia orang ni pergi ke mana? Indonesia yang Tasik Malaya. So di rumah dia ni, kawasan tempat dia solat tu, memang ada gambar. Ya. Betul. Dia tak ada gambar tu tak khusyuk solat. Sebab tu dia kata kita solat tak khusyuk. Sebab tak ada gambar Tuhan. Ya. Sebab tu orang kafir ni dia
Khusyuk ibadat dia bawa doa sebab nampak seketul depan dia bawa Itu dia. Seketul depan dia bawa tu. Itu dia. Musyrikun kan? Musyrik lah ni. Mengutukan Allah Alhamdulillah. Yang ke-45, menyembelih sejumlah kambing biri-biri jantan di ambang pintu semasa jenazah dibawa keluar. Ini tak ada tempat kita ni. Ya, tak ada ni. Membawa roti, ini juga tak ada. Dan sejumlah kambing biri-biri jantan di hadapan jenazah, serta menyembelihnya selepas jenazah dikebumikan dan dibahagi-bahagikan bersama roti pada orang. Jadi orang ramai lah pergi buat nuri lah kan? Ataupun bagi dia orang balik masak makan kat rumah lah. Mungkin juga ya? Kalau kita malam ni baru ada majlis makan malam ni kan, malam ni pakat pergilah kerumun di rumah apa nama orang mati tadi nak makan. Adalah acara dulu tahlil apa semua kan, dengan doa apa semua ni. Lepas tu makan lah. Ni dalam masyarakat kita ada lah kenduri-kenduri ni kan. Dia buat berapa malam? 100 malam kan. Tapi bukan tiap hari. Dia buat dah malam yang ke-100 dia buat juga. Malam yang malam apa? 3, 7 lagi 40, malam yang ke-40 buat juga. Malam yang ke-100 buat juga. Okey. Jadi gitu. Ini juga benda perkara bid'ah lah. Sebenarnya jamu orang makan ni sunnah, tapi bila tak kena cara, salah. Kaifiat dia, cara dia maksud dia kita buat malam 3, malam 10, malam 7, malam 10, malam 40, malam 100. Kenapa buat macam tu? Ya. Tambah-tambah pula harta tu tak faraid lagi. Ada anak-anak yatim pula di rumah tu. Ya. Kita masak dengan beras anak yatim punya. Kan? Guna duit yang anak yatim punya sebab belum faraid. Orang kita lagi satu bab faraid ni kita ambil kisah. Kan? Depa maknanya dalam kepala depa fikir kita apa nama nak berebut harta tu. Nak berebut harta padahal wajib tak buat berdosa. Tak laksanakan faraid dosa. Sebab makan hak orang lain. Kan? Salah. Orang masyarakat kita ni kan, bila tu kematian dia bertabak faraid, jadi masing-masing segan nak tanya, takut orang kata gila harta. Mak kubur duk merah lagi, kamu dah nak minta dah. Padahal wajib tu. Bila dah mati tengoklah harta dia dah banyak mana. Selesai dulu segala hutang dia apa semua kan, urusan jenazah dia selesai dah, lebih tu baru faraid. Dia pun tak nak faraid, macam nak rumah sebuah nilai lah kan, nilai lah rumah tadi. Siapa-siapa yang nak beli, yang beli lah. Betul bagilah bahagian faraid dia pada masing-masing. Tapi orang kita buat ni dia tak pernah ambil berat kan. Lagi satu salah dia, ayah atau mak. Ayah mati tinggal mak. Mak kata mak nak makan dululah kebun ni, hasil dia kan. Mana boleh mak makan harta haram. Sebab benda tu faraid. Mak nak makan tapi faraid. Bila dah faraid tahu kamu bahagian mana. Pada kata tak apalah mak makan dulu. Masing-masing dah ada bahagian tahu kan. Dia pernah bagi mak dia makan, makanlah. Tapi kalau ayah ni kata ayah nak makan dululah kan. Esok bila ayah mati esok korang bagilah faraid, tak boleh. Berdosa dia. Ni orang kita ni tak fikir benda macam ni. Orang yang tak belajar ni kan. Bila anak dia belajar cerita, saudara-saudara lain marah. Apalah ayah nak makan pun tak boleh. Anak apa kamu ni, anak terangka. Padahal dia belajar, dia tahu benda tu. Dia selesaikan dulu bagian faraid. Berapa ayah dapat, berapa anak lelaki-lelaki dapat, anak perempuan dapat. Lepas tu dah tahu dia masing-masing. Tengah dia nak ambil bahagian dia, ambil lah hak dia. Kan dia pun anak-anak ada nak makan ramai dan sebagainya, bahagian dia ambil. Peninggalan mak dia tadi kan, atau peninggalan ayah dia. Jadi kalau hak tak nak ambil sudahlah, bagi tahulah. Saya nak halalkan bahagian saya.
Kita dah lepas lah. Kita dah bagi tahu dia orang tak buat. Kita dah yang bagi tahu tu dah tak berdosa lah. Okay? Tapi kalau kita ada kemampuan, ada kuasa buat, kita buat lah. Sebenarnya kita yang sulung kan. Harta ni payah lah. Tak ada harta pun payah. Kan? Ada harta dia payah boleh pula. Jadi itulah ayah-ayah ni nak kena beritahu kat anak-anak ni semua buat faraid ni jangan main-main. Ya. Satu lagi salah orang kita. Tak tahu lah. Rumah akan dapat pada anak bongsu kan. Tak tahu lah. Kalau kami di tempat kami macam tu, dia percaya macam tu, anak bongsu dapat rumah. Ini juga salah. Haram kerja macam ni. Ya kan? Mana boleh anak bongsu dapat rumah? Rumah tu juga hak faraid. Tak boleh. Jangan bahaya bapa ni kan. Makan harta orang tanpa izin bukan benda, bukan dosa kecil ni. Dosa besar ni. Dosa besar makan harta orang. Akhirat besok kan tuntut kita. Mana ada rumah tu bukan ikut kita dah. Nak bagi tak ambil balik lah rumah kau, mana ada. Yang ada hanya pahala dan dosa je lah. Bahaya. Kalau mak ayah kita ada harta, kan, kena faraid cepat-cepat. Tak boleh. Kalau kita belajar, yang tak belajar ni masalah. Hak lagi masalah, dia sapu kat dia semua. Itu lagi masalah. Okay. Aku duduk dengan ayah, aku yang bela ayah. Hari-hari. Kau dekat Kuala Lumpur, kau kan tahu ayah sakit kat depan. Jadi sebab tu ayah letakkan nama aku semua tanah-tanah ni. Ada. Setengah tu bukan anak dia, pak saudara. Pak saudara dia yang ambil tanah-tanah ayah dia tadi kan. Dia duduk kat Kuala Lumpur. Pak saudara yang tahu bahagian dia, pak saudara dia ambil. Buat sawah, buat apa, ambil untung kan. Buat padi ni, tanam padi. Memang nak tuntut, mana ada lah. Kan? Buh nama Pak Long lah pun. Tapi tu bahagian ayah mana? Tu lah bahagian ayah, buh nama Pak Long lah. Pak Long dah ambil. Bahagian saya, bahagian umrah tak ada lah. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita kan. Pak Haji kan. Ya, pakai sorban, melingkar di kepala sorban. Makan duit, haram. Berlaku. Ini kawan saya cerita. Kenal dekat dia. Baik. Dia kata kepercayaan. Tak betul ya, setengah orang baca tadi. Okey. 47 kan, kepercayaan setengah orang bahawasanya jika jenazah merupakan orang soleh, maka beratnya akan menjadi ringan. Bagi orang-orang yang mengusungnya dan proses menghantarnya akan menjadi cepat. Ini cerita filem drama boleh lah. Kan ringan nak cakap kapas je, padahal badan dia kan kat 100 kilo. Tapi kita angkat 4 orang relax, yang ringan dia jenazah ni. Siapa tu lu angkat lah? Ni cerita drama boleh lah ni. Nah. Ini kepercayaan. I'tiqad. Ya. Orang cerita kat kita. Orang yang cerita tu pun dia pun tak menyaksikan pun. Dia pun ambil cerita daripada orang lain. Kita kata betul cerita ni. Yang cerita kat aku orang ni memang bagusnya lah. Dia pakai songkok punya orang kan. Cerita pelik-pelik ni kan. Banyak cerita sebelah Indonesia lah tentang cerita ni. Dia cerita di sebelah kali. Cari awal tu tak ada. Seperti yang cerita pada awal tu tak ada. Cerita ni main mana kita tak tahu. Sanad la asla lahu. Tak ada sanad, tak tahu main kat mana. Cerita banyak kan. Macam cerita Tok Guru bubuh air dalam tangki minyak motor lah kan. Pernah dengar lah? Cerita ni masyhur ni. Masyhur cerita ni kan. Tak tahu kan. Kan ada orang ni naik motor, lepas tu jumpa palbai jalan. Lepas tu dia naik dengan Pak Haji tu, nak tumpang dia naik. Tiba-tiba minyak motor dah kering. Pak Haji tu pun pergi ambil air sungai. Bola tangki minyak. Dia kata start hidup. Kan?
Dia tu haji kita jangan buka lah. Jangan buka tangki minyak ni. Dia pun nak naik ni pakai jalan kan. Betul dia teringin nak tengok ni. Betul tak habis-habis lagi minyak ni. Kan? Dia pun buka tangki, buka karat tangki. Rosak dah motor tu. Cerita ni masyhur ni. Tapi dia cerita tak tahu mari mana. La asla lahu. Sanad di kono apa pernah kita pun tak tahu. Tapi masyhur di kalangan orang kita kan. Orang cerita. Macam orang cerita parang terbang apa lah kan. Betul ni kan. Betul. Benar tunjuk aku tu betul. Sekarang nak tengok terbang ke mana. Memang betul lah parang terbang. Kita baling parang tu memang terbang lah. Betul kan? Dia ambil parang baling. Parang terbang. Jadi nak cerita tentang kata-kata kelebihan tu, jangan hulu sangat. Macam orang cerita pasal hantu lah. Kita kecil-kecil dulu kan. Saya suka baca buku-buku ni masa dulu kan. Cerita ni khayal lah. Kita hantu ni macam-macam boleh buat kan. Kali hantu tak mati. Kawan Nabi Khidir. Nabi Khidir pun ada yang kita tak mati. Macam mana? Macam tu. Ni lah dia. Supaya proses menghantar jadi ringan bagi orang yang mengusung, dan proses menghantarnya jadi cepat. Tak ada kaitan. Tapi kita tidak menafikan karamah lah. Kalau ada karamah yang Allah berikan kepada jenazah dan sebagainya, kita tak tahu, kita nafikan. Benar tu. Kalau berlaku kebaikan, alhamdulillah lah. Tu. Macam sahabat-sahabat Nabi kan, dia antaranya Hanzalah kan. Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Dan dia dimandikan jenazah dia oleh malaikat kan. Kan dia pergi perang dalam keadaan dia berjunung. Tak sempat nak mandi junub. Betul-betul dia. Kan Nabi. Itu pun Nabi SAW bagi tahu kan. Malaikat mandikan jenazah dia. Itu karamah. Sebahagian sahabat macam tu. Yang ke-48, memberi sedekah ketika bersama jenazah. Antaranya adalah memberi minum air akar manis. Apa benda ni? Air lemon dan seumpamanya. Okay? Ketika bersama jenazah. Mungkin niat pahala sedekah pada jenazah pun. Tak tahu lah, wallahu a'lam. 49, melazimi permulaan mengangkut jenazah di sebelah kanan. Angkat jenazah kan, mula sebelah kanan. Yang ke-50, mengusung jenazah sebanyak 10 langkah dari setiap sudut daripada 4 sudut jenazah. 10 langkah. Jalan 10 langkah berhenti. 10 langkah berhenti. Melambatkan berjalan ketika mengiringi jenazah. Ini juga bid'ah. Ini berlaku pada orang yang kerja, yang kata macam tentera dan sebagainya kan. Jalan stapa semua kan. Siap dengan trompet dan muzik dan sebagainya. Ini semua yalah, kita ikut British lah. Kan? Kena ikut cara British semua. Sampai mati ikut cara British. Tak boleh ubah lah. Nak ikut cara sunnah, cara agama tak boleh lah. Mufti-mufti tak boleh cakap. Tak tahu cakap ke tak tahu lah. Katanya mufti kena cakap. Bagi tahu benda yang betul, benda yang tak betul. Yang 52, bersesak-sesak dan berasap-asap untuk mengusung keranda. Bertolak-tolak. Menjauhkan diri daripada jenazah. Ada juga menjauhkan diri daripada jenazah, tak dekat jenazah, takut kena badi. Ada juga orang kita kan, ni kena badi orang mati ni. Macam-macam juga. Sebab tu kalau bilik tu ada orang mati, tak masuk bilik tu. Tidur kat ruang tamu, tak tidur dalam bilik lah. Takut kena badi kan. Badi tu apa kita pun tak tahu. Dia sebut badi, kita pun sebut badi kan. Apa benda? Kemudian tidak diam ketika mengiringi jenazah. Sembang, cerita dan sebagainya, bergelak, ketawa kan. Kemudian
Saya yang pengarang kitab ni lah, Syekh Al-Albani rahimahullah, dia berkata, kenyataan ini merangkumi perbuatan menguatkan suara zikir. Boleh jadi juga zikir kuat-kuat. Seperti mana yang akan disebutkan selepas ini dalam perbuatan berbual-bual sesama sendiri. Waktu itu seperti waktu khusyuk, waktu kita insaf, kan? Teringat pasal kematian. Kemudian melantangkan suara ketika berzikir, membaca Al-Quran, burdah, dalailul khairat atau seumpamanya, nasyid, ya. Kemudian berzikir di belakang usungan jenazah dengan menyebut Allah atau dengan membaca burdah atau membaca dalailul khairat, ada kitab ni pula, atau al-asma al-husna sambil mengiringi jenazah. Tempat kita tak ada ni, orang tak buat. Tak tahu lah akan datang orang akan buat, wallahu a'lam lah. Menyebut di belakang usungan jenazah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu anna Allah yuhyi wa yumit wa huwa la yamut, subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa'i wa qahara al ibada bil mauti wal fana'i. Ya, bacaan ni, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, saya bersaksi bahwasanya Allah menghidupkan dan mematikan, sedangkan dia tidak akan mati. Maha suci zat yang bermegah dengan kekuatan dan kekekalan, dan Maha suci zat yang mengalahkan para hambanya dengan pematian dan pembinasaan. Baca ni, ya, Nabi tak ajar bacaan macam ni. Ini dipanggil bid'ah tadi. Kemudian melaung di belakang usungan jenazah dengan berkata, istaghfiru lahu yaghfirullah yaghfirillahu lakum. Mintalah keampunan buatnya, nasihat Allah akan mengampuni kamu semua. Ini juga, tapi tak ada tempat kita tak buat ni. Mungkin orang sebelah sana kan. Atau laungan yang seumpamanya. Yang ke-59 dia kata, melaungkan Al-Fatihah semasa melalui berdekatan kubur salah seorang dalam kalangan orang-orang soleh, dan semasa melalui di setiap persimpangan jalan, baca Al-Fatihah. Ni ketika usul jenazah ni, kuburan kan. Al-Fatihah disebut kan. Tapi yang kita dengar tu ketika dia nak usul jenazah tu, bacalah Al-Fatihah. Kalau baca jalan pula Al-Fatihah, jalan pula Al-Fatihah, tiga kali kan. Ini bid'ah. Kemudian ke-60, ucapan orang yang menghadiri usungan jenazah. Dia baca yang ni, alhamdulillahilladzi lam yaj'alni minas sawadil mukhtaram. Segala puji hanya layak bagi Allah yang tidak menjadikan saya termasuk dalam kalangan orang-orang yang meninggal dunia. Kan? Baca tu. Kemudian kepercayaan setengah orang bahawa jenazah orang soleh akan berhenti di sisi kubur wali walaupun orang ramai sedang mengusungnya. Anggap kubur wali kan, ada berhenti di situ. Kubur yang dianggap sebagai kubur wali, ya, wali karamah ni. Kemudian ucapan ketika melihat jenazah diusung, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu, Allahumma zidna imanan wa taslima. Ini juga bid'ah. Dia baca sesuatu ketika melihat orang usung jenazah. Yang ke-63, mengiringi jenazah dengan membawa asap yang wangi. Maksudnya ikut belakang jenazah tadi, bawa apa nama tu? Apa dia panggil kayu apa? Garu. Ya, asap wangi. Sama depan ataupun belakang lah. Kemudian bertawaf dengan mengelilingi kubur. Tawaf dengan jenazah tadi lah. Pusing kubur tadi kan. Baru bawa pergi tempat bumian. Ini mungkin berlui yang buat jawab tadi. Kat India, Pakistan kan. India, Pakistan ni, mereka ni lagi pelik. Macam-macam benda karut dia buat ni. Bertawaf dengan jenazah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Lain tak ada lah, kan? Sebab dia berkata sebab Wahabi tu tak buat. Kalau boleh kita buat dia berkata. Ya? Sebab tu ada yang tak pernah pergi umrah buat haji. Sebab apa? Sekarang ni selama Wahabi tu
kerajaan Wahabi duk kongkut apa nama dia duk perintah akan tanah haram ni dia tak pergi sebab dia kata Wahabi ni kafir. Pergi Mekah sembahyang kata Wahabi tak sah. Sebab Wahabi kata Tuhan ni berjisim. Dia kata kan, orang yang dituduh sebagai Wahabi tak kata pun. Kalau tanya dia kitab mana, dia baca kitab pun tak erti. Kan? Baca undang-undang erti ya, kitab tak erti. Ada tak pergi haji umrah. Tak boleh pergi dah, tunggu esok Mahdi mari baru pergi. Mahdi ni akan hapuskan pokok Wahabi ni lah. Jadi sekarang ni pokok Wahabi yang kontrol Mekah dan Madinah. Jadi kita pergi sana buat apa? Sembahyang bukan sah. Solat belakang orang kafir sah apa? Dia kata Wahabi ni kafir kan? Sebab Wahabi ni menjisimkan Allah. Dia kata. Orang yang dia tuduh Wahabi tak kata pun. Tanya dalam kitab mana pokok Wahabi tu, kata tak ada pun. Tapi itulah hanya tuduhan kan. Yang dia kena jawab depan Tuhan besok. Jenuh lah dalam menjawabnya. Orang yang kata orang kafir ni, kalau orang tak kafir, patah balik kat dia kafir tu. Kafir tu dia akan melantun naik kat dia. Dia tak tahu dah macam tu. Kemudian memaklumkan perihal jenazah di pintu-pintu masjid. Di pintu masjid semua jenazah ni jenazah orang soleh. Dia rajin sembahyang kat masjid ni 5 waktu sehari semalam di sini dia sembahyang. Sebut tentang keadaan jenazah tu dekat pintu-pintu masjid. Kemudian membawa masuk jenazah melalui babur rahmah. Ni kalau di masjid lah. Di masjid lah, di Masjidil Haram kan, di masjid Nabi SAW. Masuk jenazah ke situ. Di dalam Masjid Al-Aqsa dan meletakkannya di antara pintu. Kalau Masjid Al-Aqsa letakkannya di antara pintu dan As-Sakhrah. Dan sebab saya tak pernah sampai, saya tak tahulah batu macam mana. Dia batu besar, Sakhrah tu yang terdapat dalam, dia kata the dome of the rock kan. Batu ni dinamakan sebagai foundation stone of the noble rock, dia kata. Letak kat situ. Dan sebagian syekh berkumpul untuk membaca zikir-zikir. Ini kisah di sana lah kan, di Baitul Maqdis. Ada beberapa bid'ah. Kemudian menangisi jenazah serta menyebut-nyebut kebaikannya. Semasa jenazah dibawa masuk ke dalam masjid, sebelum disolatkan atau selepas disolatkan, dan sebelum diangkat atau sebaik saja selepas dia dikebumikan di sisi kuburnya. Menangis kat atas jenazah tadi dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Kemudian melazimi perbuatan membawa jenazah dengan kereta dan mengiringinya dengan kereta-kereta. Ini sebenarnya adalah asasnya tak ada lah. Tapi hari ini dia kena jadi macam tu. Macam kita di sini kan, kubur tu jauh kan. Tapi sekarang di kampung saya lah, kubur tu pun memang jauh juga. Tapi dulu masa saya kecil-kecil saya nampak orang usung jenazah. Ramai-ramai usung jenazah kan, pergi kuburan, letak di atas bau. Sekarang mana ada. Sekarang semua naik van. Orang miskin pun naik van buruk tu, orang kaya pun naik van buruk tu juga. Ada van buruk, van kampung kan, untuk bawa jenazah. Masa dia hidup dia miskin, tak pernah naik kereta. Masa mati dapat naik kereta. Orang kaya masa dia hidup dia tak pernah naik van buruk tu pun, tak pernah tumpang. Yang dia naik ni kereta macam-macam kereta. Mahal-mahal ni parking depan rumah dia. Dia mati, dia naik van buruk tu juga. Kalau masa dia hidup aja dia tumpang macam mana naik? Tak naik. Tak apa-apa saya ada kereta saya dah. Itu dia. Jadi maknanya melazimi perbuatan membawa jenazah kan. Tapi itulah dia yang berlaku. Apa ni kan? Bawa je sebab tak ada orang nak pikul. Jadi pahala pikul jenazah tu tak dapat dah. Pikul jenazah atas bau tadi kan. Dan dia punya matlamat nak tunjuk dekat manusia semua, tengok ni. Hari ni kami usung orang ni, besok kami usung kamu pula. Kemudian yang usung orang tu, dia pula nanti akan diusung juga. Semua kita akan diusung. Semua kita akan diusung. Akan dijulang lah. Bukan dekat Sultan Mahmud Bakar, dijulang.
Kita semua akan di bawah, di atas bahu-bahu manusia kan. Kita nak kata apa? Tengok orang tu, tengok aku tak, dia aja aku tak. Hakikatnya mungkin lepas ni kita, lepas dia mungkin kita, mana kita tahu. Sebab roh akan dicabut daripada tubuh kita ni kan. Bila-bila. Cuba bayangkan, tengah duduk macam ni, tiba-tiba roh dah tak ada. Cuba kita bayangkan, duduk macam ni, tiba-tiba roh dah tak ada. Roh dah keluar, dikeluarkan. Roh dicabut daripada tubuh kita. Jadi bila roh dicabut, mana senyap lah, mati kan kita. Jatuhlah. Jadi bila-bila tengah bawa kereta ke, tengah solat ke, tengah apa ke, tak tahu. Tapi untunglah orang tu tengah beribadah kan, tiba-tiba senyap. Senyap pasal apa? Bateri habis. Bateri habis lah, mati. Tak boleh charge lah. Mana bila nak charge hidup balik? Di alam akhirat lah, hidupkan balik. Jadi kita pasti matilah dalam duduk tengah-tengah seronok kan. Pernah tengok dah saat-saat kematian orang dalam ni kan? Tengah menyanyi, tengah mata terbeliak, jatuh, mati kan? Ada tengah-tengah khutbah Jumaat, khutbah, wah jatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam kan mati berdiri kan sebelum Quran. Pokok jin ni punya lah buat kerja rajin lah macam tuan tu tengok. Rupanya tuan mati lama dah. Jin kalau dia tahu benda gaib, mereka tak kena merana macam tu, punya lama merana. Kena buat kerja. Pasal bos tu tengok, bukan boleh bantah. Rupanya mati lama dah, sampai tongkat dia tu dimakan anak-anak kan. Jatuhlah Nabi Sulaiman alaihissalam tadi. Itu sebut dalam Quran. Dan jin tahu benda gaib. Tu dia pun pergi tanya dengan jin macam-macam soalan kan. Bodoh kata bodoh. Jin tempat ni gini-gini. Jin ni dia macam orang kita juga, pemohong pun ramai. Kan dia mana tengok dengan baru ceritanya jin kan. Jin tu masuk dalam badan orang kan. Bawa pergi gunung jerai. Panggil jin. Dia masuk dalam badan. Tanya jin buat gini-gini. Kan, hak tanya tu lah bodoh. Boleh percaya kan. Jin macam manusia lah. Penipu pun ramai. Itu. Silap orang hak tu menipu. Dia pura-pura jin masuk dalam badan dia. Dia menipu. Kemudian membawa sebagian jenazah dengan kereta kebal. Itu dia. Ni kau bisa pun. Bawa jenazah, mengiringi apa? Membawa sebahagian jenazah dengan kereta kebal ataupun mengiringi jenazah dengan kereta kebal. Malaikat dulu apa? Kan kereta kebal ke apa? Kena. Kalau tak boleh jawab soalan memang kena. Tembak kereta kebal. Aduh, tempat kita tak ada orang. Ada orang ni. Kereta kebal apa yang dapat? Kemudian bid'ah yang berkaitan dengan solat pula. Solat jenazah ni. Solat gaib di atas jenazah orang-orang Islam yang meninggal dunia di pelosok bumi. Ya. Selepas tenggelam matahari pada setiap hari. Solat gaib ni sebenarnya ikut pendapat yang paling kuat lah. Bid'ah. Bagi orang yang kata bid'ah dia tak buat lah. Tapi orang yang kata benda tu boleh buat, dia tak anggap bid'ah, dia buat lah. Masing-masing dengan istiad dia. Kan? Yang kata bid'ah ni kalau dia buat, dia dosa. Kalau orang hak kata benda tu memang adalah syarat sunnah tu kan. Dia bagi dia cakap kata dapat pahala. Mudah-mudahan lah. Ya, tapi hakikatnya yang sahihnya gitulah. Kan? Solat gaib ni hanya untuk orang yang mati dan tak disolatkan ke atasnya. Tak disolatkan ke atas dia. Contohnya orang mati dekat tengah laut ke apa-apa. Siapa nak solat kat dia? Solat gaib lah. Tapi orang tu dah mati, dah disolatkan ke atas jenazah dia. Maka apa perlu lagi? Tak ada keperluan. Yang ada keperluan, boleh doa je lah. Adapun kaifiat 4 kali takbir dan kita anggap jenazah ada depan kita, itu bukan sunnah.
Nabi buat sekali sahaja, hanya sekali sahaja ke atas An-Najasyi. Sebab tak ada, sebab dia mati di tengah-tengah pokok Kristian ni. Dia seorang yang beriman. Nah, jadi dia laksanakan kematian dia macam dia punya laksana cara dia bawa. Nabi solatkan jenazah dia. Itu pun dah wahyu kan. Wahyu beritahu oleh Nabi SAW. Kita sebab beritahu kita. Ya. Jadi ramai orang buat hari ni. Solat minta imam Masjidil Haram solatkan jenazah ghaib. Bila sekian-sekian orang. Ini bid'ah dalam agama. Nabi tak pernah buat benda ni. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma dan para sahabat tak lain tak pernah buat benda ni. Ya. Itu cerita dia. Nah. Apakah ada yang orang buat solat ghaib? Ini bid'ah. Bid'ah. Sebab buat apa yang benda Nabi tak buat. Nabi buat benda tu bukan di syariat. Macam tu syariatan dia. Kalau Syekh Radhi rahimahullah tak disolatkan ke atas dia, tak apalah. Kan kita buat solat ghaib, tapi orang dah solatkan dia. Bukan sikit pula tu orang solat pada dia. Kan? Ramai orang solatkan ke atas dia. Kalau seorang pun solat dah lepas dah. Jadi kita ni doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doakan. Itu je lah. Tapi Ustaz, sebab dia itu dapat kata kalau orang tu orang soleh atau orang agama kan, ada jasa dalam agama, dia kata boleh buat solat ghaib untuk Najasyi. Ya. Ada ke dalil Ustaz? Tak ada. Sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat Nabi ni kan lebih mulia daripada segala kita. Sahabat Nabi yang paling kecil pun lebih mulia pada kita. Meninggal di luar Madinah. Tak sabit pun Nabi solat jenazah kat atas mereka di Madinah, solat ghaib. Nabi tak pernah buat pun. Begitu juga Umar, Abu Bakar jadi khalifah. Ada sahabat-sahabat yang meninggal di luar Madinah, di Syam, di Mesir pun meninggal. Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang tak buat solat ghaib pun. Adakah mereka akan lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Ini hujah yang ditolak macam tu sajalah. Hujah yang Nabi tu, tapi dia lupa nak mention yang tak ada orang buat untuk Najasyi. Nah, sepatutnya itu. Sebab apa Nabi buat untuk Najasyi? Tak ada orang buat. Sebab tak ada orang solat kat tu dia. Okey, kalau benda tu dah umum, mesti Nabi buat banyak kali lah. Sebab Nabi ni tak pernah lupakan kebaikan untuk sahabat-sahabat dia. Nasihat Nabi buat lah tiap-tiap hari mungkin kan. Sampai berita misalnya ada sahabat meninggal di sekian tempat, Nabi kan solat ghaib. Begitu juga khalifah selepas itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau dia tahu ada sahabat-sahabat yang meninggal di luar Madinah, nescaya dia akan buat solat ghaib. Kalau benda itu sunnah dan syariat. Adakah kita boleh fikir bahawa Abu Bakar ni dia tak akan buat benda tu sebab benda tu benda yang terbaik? Ya. Kita cuba fikir ya. Abu Bakar ni sebab dia tak buat. Kalau benda tu benda baik, kenapa dia tak buat? Begitu juga Umar. Berapa ramai sahabat yang meninggal di luar Madinah, meninggal di Jordan. Berapa ramai? Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal di Jordan. Kenapa tak ada solat ghaib? Jadi tak ada jawapan. Tak ada jawapan, tak ada. Kenapa dia buat? Alah, apa salahnya? Tapi nak kata sunnah, tak boleh kata sunnah. Sunnahnya apabila belum disolatkan ke atas jenazah dia, baru sunnah. Berdasarkan tadi Najasyi tadi. Itu. Baik. Jadi maknanya bila tak sunnah dia jadi bid'ah. Itu je. Yang ke-72 dia katakan, solat ghaib ke atas jenazah sedangkan telah diketahui bahawa jenazah tersebut telah disolatkan di tempatnya. Macam Profesor Dr. Harun Lim meninggal di mana? Kan? Kan ada orang di sini orang buat solat ghaib kan? Dia orang buat solat ghaib. Solat ghaib apa di sana orang dah solat dah dia. Solat ghaib apa lagi? Doa lah. Itu maksudnya. Lainlah kalau orang tu mati tenggelam di lautan kan. Orang dah mati kan. Jadi mungkin solat lah ghaib boleh lah.
Yang mati tu. Tapi confirm lah mati. Kalau ikut akal mati. Ikut akal mati kan. Salah lah gaib. Boleh tak salah masalah gaib lah. Kalau kita confirm dia dah mati kan. Tapi tak munasabah sebenarnya. Hidup sebab hari ni yang telah hidup itu dah balik tak tahu. Berapa lama dah? Berapa tahun dah? Dekat 10. Mati dah kot. Kapan nak bawa balik? Kan? Tak ada kapal nak balik, bawa lepas balik. Kalau kat Alaska boleh balik lagi. Kan? Tak tahu kat mana. Di alam barzakh tu. Kan? Baik, wallahu alam. Di mana lepas kita tak boleh mati tu kan? Bagi kita boleh mati lah. Ada cerita dalam kitab apa nama Ibn Qudamah Al-Maqdisi, kitab dia. Dia sebut kisah, tapi kisah ni dhaif lah. Dia sebut dalam kitab tu. Ada satu orang zaman Umar kan. Dia kena kidnap dengan jin. Pok jin kidnap dia. Kan? Dia keluar rumah kena kidnap. Lepas tu berapa tahun, 4 tahun pun. Kan? Dia hilang. Jadi maknanya dia boleh akhirnya sampai 4 tahun dia baru dia boleh balik. Balik pun berlaku peperangan di antara jin Islam dan jin kafir. Dia ditawan jadi hamba abdi di sana lah. Dia alam jin lah. Kan? Jadi bila berlaku peperangan, kalau pok jin kafir ni, Islam tengok, kamu ni manusia, lepas duduk sini. Dia cerita gini kena culik gini kan. Kamu kat mana? Kat Madinah. Kan? Jadi hantar dia balik selepas 4 tahun kan. Dia balik rumah dia. Balik rumah dia tengok ada orang lelaki lain di rumah dia. Kan? Rupanya isteri dah kahwin lain dah. Dia clear mati. Kan? Jadi buat biar Umar marah dia, kamu pergi mana? Kan, dah lama mencari balik kan? Dia ceritalah apa yang berlaku pada dia. Okay? Jadi, mana sebab tu di antara ulama fiqh lah, terutama dalam mazhab Hanbali, dia berkata, isteri ni kalau suami dia hilang, dia iddah selama 4 tahun. Tunggu 4 tahun baru dia kahwin. Kan? Itu hukum lah, hukum fiqh. Itu berdasarkan kisah tadi lah, tapi seingat saya kisah tu dia tak sahih lah. Itu belum disebut dalam sanad dia dhaif lah. Wallahu a'lam. Itu disebut oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia. Kitab fiqh lah tu. Baik. Seterusnya, kata-kata setengah orang ketika mensolatkan jenazah. Subhana man qahara ibadahu bil maut wa subhanal hayy alladhi la yamut. Dia baca ni. Ini juga bid'ah yang tak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-74, menanggalkan kedua-dua selipar semasa mensolatkan jenazah. Walaupun tidak ada najis pada kedua selipar itu, kemudian berdiri di atas kedua-duanya, pijak selipar tadi. Contohnya, bukan solat dalam masjid lah, solat di kawasan lapang ni kan. Jadi solat kawasan lapang ni kita boleh pakai kasut pun, kan, boleh pakai selipar pun solat ni. Dalam rumah pun boleh nak pakai selipar dalam solat. Tak ada masalah apa. Ya. Bahkan Nabi suruh pula, sallu fi ni'alikum. Solatlah dengan kasut kamu. Betul. 75, imam berdiri di bahagian tengah jenazah lelaki dan di bahagian dada jenazah perempuan. Terbalik pula. Kalau lelaki-lelaki di bahagian kepala, kalau ikut asalnya, wanita di bahagian pinggang. Imam tadi yang berdiri. Tapi dia dikata di bahagian tengah jenazah lelaki dan di bahagian dada jenazah perempuan. Menyalahi lah. Satu lagi yang orang kita buat, perempuan disolatkan jenazah dia, kepala dia ke kiri kiblat, lelaki ke kanan kiblat. Ini juga Nabi tak pernah ajar benda macam ni. Kan? Tapi kalau sebenarnya kalau dia buat macam tu tak salah, tapi kalau dengan i'tiqad dan keyakinan tertentu,
Bid'ah. Ya. Mesti, dia kata mesti. Perempuan kepala ke kiri kiblat, lelaki ke kanan kiblat. Kita mesti buat macam tu. Bid'ah lah tanggapan dia macam tu. Kan? Jadi kalau kita boleh nak beritahu, kita beritahu lah. Kalau kita beritahu dia marah kita balik, kita dah semayang je lah kita pun. Solat je lah. Mana dia? Sebab saya pernah marah lah. Dia tak marah dengan mulut, dia marah dengan muka. Cucu saudara meninggal. Jadi dia apa nama? Jenazah kepala jenazah dia akan belah kiri. Saya pusing kan, dia solat di rumah kan. Saya pusing kepala jenazah ke kanan. Dia tengok muka saya dengan muka yang marah lah. Imam masjid tu kan. Sebab dia simpan kebencian dalam dada mereka dekat saya selalu marah. Itulah dia. Itu pun kata kita disesat kan. Jadi tak apalah. Orang tutup lah. Mungkin budak-budak ni mungkin tak kenal kita dah, tak apalah. Jadi pada dia pusing balik ke diri kan. Dengan muka yang marah lah. Tapi di rumah tu rumah ayah kita. Dia nak samsing dengan kita pun tak apalah baby ya. Ya. Jadi itulah dia. Imam. Jadi imam ni macam tu lah. Imam tua lah. Kalau pergi sembahyang subuh ke apa kan, sembahyang jahar kan, dia baca Fatihah 2 kali. Dia baca kuat sekali. Habis baca kuat dah amin tu, dia baca sekali lagi perlahan pun makmum dengar juga pakai mikrofon. Mungkin telinga dia tuli. Kan? Ini bilang buat-buat. Itulah cerita dah. 2 kali Fatihah. Waktu imam ni mazhab mana pula. 2 kali Fatihah. Baca kuat sekali, baca perlahan sekali. Ya. Tapi dia memang tak suka kat saya lah. Kampung Ustaz kan? Kampung saya. Di mana tak payah beritahu. Ya. Kedah tu luas. Bukan Kedah di Perak. Ya. Saya asal Kedah tapi Celuk Perak. Ya. Celuk dengan Perak. Ya. Baik, dia kata membaca doa istiftah. Dibaca ketika nak solat jenazah ni kan, orang terus baca Fatihah, dia baca doa istiftah. Kan, tak ada baca Fatihah, imam takbir. Ya. Kemudian tidak mau membaca Fatihah dan sebuah surah dalam solat jenazah. Cukup membaca istiftah ya. Tak mau baca Fatihah dan surah. Tidak mau memberi salam dalam solat jenazah. Ada juga tapi tak pernah jumpa. Tapi syekh ni tulis mana dia petik daripada kitab yang berbagai lah. Tak tahulah di mana ni, tapi biasanya di sana lah, di sebelah tanah Arab. Kata-kata setengah orang sebaik sahaja selesai mensolatkan jenazah. Apa yang kamu semua saksikan ke atas jenazah ini? Ini tempat kita ada. Nak kata apa pada jenazah ini? Baik. Kan? Apa nak dikata pada jenazah ini? Baik. Tapi sekarang saya tak dengar lah. Dulu kecil-kecil kan, remaja-remaja dulu dengar lah. Sekarang mungkin dia orang dah belajar pun. Tak dengar lah, kita sembahyang jenazah kan. Lagipun kita tak dengar sebab kita bagi salam, kita calur tu lah. Mereka bagi salam ada lagi. Tak selesai lagi sembahyang jenazah ni pak. Lepas salam tu ada Fatihah dulu. Al-Fatihah. Tahlil. Baru doa. Jenazah tunggu kita. Lepas nasi lah, lepas sembahyang. Ada orang solat zuhur jenazah. Balik makan nasi kita. Mereka ada lagi acara-acara juga. Mentahlil dan sebagainya kan. Padahal habis bagi salam, habis lah kan lah. Tak perlu nak doa. Dah dalam solat tadi ada doa lah. Mana dia tak percaya bahawa doa dia tadi dia makbulkan. Dia tak mungkin dalam solat doa tak makbul ke, doa lagi sekali. Lagi dia kubur lagi doa lagi. Berapa kali doa kan. Hari malam ni pula, malam ni buat tahlil arwah. Doa pula. Ya. Nak bagi doa lebih sikit. Tapi doa tu bagus. Tapi mana bila kita tetapkan masa dia.
Kita tetapkan kaifiat dia, cara dia. Itu yang jadi salah. Pada doa kan, apa salahnya? Betul. Doa apa salahnya? Betul lah dia kata tu apa salahnya. Tetapi apabila ada penetapan daripada pihak kita, bukan pihak syariat, itu yang salah. Itu yang salah. Baik. Ustaz, yang nombor 77 tu, sepatutnya mana dia kita tak ada kan? Tak ada, Fatihah je. Fatihah. Bacaan surah. Dia kalau nak baca surah, baca. Boleh. Ya, tu imam tak sudah kita baca. Dia tak takbir lagi yang kedua. Nak baca surah, kita baca. Tak salah apa. Ini Fatihah pun tak mau baca. Diam. Cukup imam baca. Ya. Tapi tengok dia solat jenazah. Dia pun ada macam bukan azan lah dia panggil apa? As-salatu jami'ah kan? As-salatu jami'ah, muazzin akan cakap ni. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Makmum dah jawab, as-salatu la ilaha illallah. As-salatu ala hadzal mayyit rahimakumullah. Muazzin kata. Makmum pun as-salatu la ilaha illallah. Ini terdengar dia baca ni. Padahal mana? Solat jenazah bukan ada azan, bukan ada iqamah, bukan ada lafaz-lafaz tertentu. Ya. Tak ada. Tapi kadang-kadang imam ni dia berlebih-lebihan pula. Ya. Supaya orang tak kata dia jahil. Tapi mana dia jahil? Ya. Tu. Kemudian bidah-bidah yang berkaitan dengan pengebumian jenazah dan perkara-perkara yang mengikutinya. Malah sini kita sambung lagi lah. Sebab dah ni malahnya kelas lain pula. Saya ingat boleh baca pergi habis hari ni. Tak boleh. Jadi tak boleh. Kena sambung lah. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته